Baik saudara, sekarang ini sama-sama kita ikuti sidang media Kementerian Kesihatan Malaysia langsung dari Putrajaya. Baik, kita ikuti sidang media dari Bukit Aman. Silakan. So, mesyuarat panjang lebar di pejabat YB Perdana Menteri tadi telah menyaksikan perbincangan dibuat di kalangan menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri dan juga menteri-menteri kabinet, ya. Dan dihadiri bersama oleh Panglima Angkatan Tentera, Peguam Negara, Ketua Setiausaha Negara dan Ketua KSU kementerian-kementerian yang terbabit. So pada petang ini saya ingin menjelaskan bahawa di dalam usaha peranan untuk menguatkuasakan, ya, perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan kemarin bersabit dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ini tadi. Peranan pihak polis PDRM amat jelas di situ, ya. Dan kita telah pun berikan kuasa di bawah Seksyen 5 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, iaitu memberi apa-apa bantuan yang diminta oleh pegawai yang diberi kuasa, ya, dalam akta ini. Dan juga di bawah Seksyen 20 Akta Polis 1967, Akta 344, iaitu peranan PDRM ialah melaksanakan tugas dan menjalankan kuasa yang dipertanggungkan atau diberikan oleh undang-undang ke atas seseorang pegawai polis. Di situ jelas punca kuasa dia, ya. So dalam exercise ni, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, peranan PDRM amat jelas, iaitu misi utama adalah untuk mengekalkan keamanan dan ketenteraman. Saya sedar tentang betapa beberapa jam sebelum ini terdapat banyak kekeliruan di kalangan orang ramai yang bertanyakan pelbagai-bagai soalan, bukan saja di kalangan termasuk juga daripada sektor penghilangan, ya, peladangan. So pelbagai-bagai soalan, ya, pelancongan, pelbagai-bagai soalan telah dibangkitkan tadi dan telah pun dijawab, ya. So dalam eksersis ini juga, ya, perlu saya ingatkan di sini bahawa sebarang bentuk pelanggaran, ya, di bawah perintah kawalan pergerakan yang akan berkuat kuasa pada esok hari, ya, mulai 18 Mac hingga 31 Mac ini, ada beberapa kesalahan, ya, jenayah yang boleh diambil, ya, tindakan mengikut kanun keseksaan Akta 574, ya, seperti mana berikut. Yang pertama, di bawah Seksyen 186 menghalang penjawat awam pada menjalankan kerja-kerja jawatannya. Seksyen 188 mengingkari perintah yang diisytiharkan oleh penjawat awam tadi. Yang ketiga, perbuatan cuai yang mungkin merebakkan kejangkitan apa-apa penyakit yang berbahaya kepada nyawa. Dan yang keempat, mengingkari aturan karantina ataupun aturan kuarantin tadi. So, orang ramai, ya, diminta untuk tidak menyebarkan, ya, sebarang berita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya, sehinggalah boleh mewujudkan kegusaran atau menimbulkan ketidaktenteraman awam dalam isu semasa. So berita-berita palsu yang telah menyebabkan wujudnya kebimbangan yang melampau di kalangan masyarakat. Akibatnya berlakunya pembelian panik walaupun kerajaan telah memberi jaminan, ya, bahawa bekalan makanan dan barang-barang keperluan harian adalah lebih daripada mencukupi. Polis Diraja Malaysia sekali lagi menasihatkan, ya, orang ramai supaya tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu kerana tindakan tersebut bukan saja tidak bertanggungjawab tetapi turut menjejaskan ketenteraman awam serta membangkitkan keresahan dalam kalangan masyarakat. So mana-mana individu yang dikesan menyebarkan berita-berita palsu boleh disiasat dan didakwa mengikut Seksyen 233 Akta Multimedia dan Komunikasi 1998
atas kesalahan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Sebagai rakyat yang prihatin terhadap keluarga, masyarakat dan negara, adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyekat penularan wabak COVID-19 ini dengan mematuhi segala perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan. So di sini saya menyerulah kepada orang ramai ini bukannya curfew, ini bukannya perintah berkurung yang mana boleh menyebabkan orang ramai dikenakan mengikut undang-undang sekatan untuk mereka keluar daripada rumah. Bukan. So jangan kelirukan. Jadi saya ingat beberapa jam sebelum ini berlakunya panic buying tadi, orang berebut ke pasar raya untuk membeli barangan keperluan adalah sepatutnya tidak berlaku. Arahan pengumuman yang telah dibuat oleh YAB Perdana Menteri kemarin cukup jelas. Di situ cukup jelas. Ia bukannya perintah berkurung, tetapi masih ramai lagi yang keliru, yang sehingga percaya bahawa sekononnya dalam masa 2 minggu akan datang ni akan berlaku apa yang digambarkan sebagai complete lockdown, maknanya orang tak boleh keluar rumah, tak boleh apa. Sedangkan kemarin telah dijelaskan satu persatu apa yang dikatakan kawalan pergerakan ni tadi. So pengumuman bahawa supermarket boleh masih dibuka, kedai-kedai menjual barangan makanan runcit boleh dibuka, restoran boleh dibuka, tetapi tidak boleh menghidangkan makanan untuk sit down di situ. Cukup jelas. Maknanya tidak akan terputus, tidak akan tersekat kehendak orang ramai untuk keluar mendapat atau membelikan barangan-barangan keperluan, barangan-barangan makanan ini tadi. Tetapi tetap juga berlaku. Saya harap selepas ini nanti, sehari dua ni nanti, keadaan lebih dan lebih banyak penjelasan diberikan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Bagi pihak polis, peranan kami di dalam perintah larangan ini tadi ialah untuk mengawal pergerakan orang ramai daripada satu negeri ke satu negeri ataupun dari satu daerah ke satu daerah. Begitu di sini. Interstate, sebab exercise ini amat perlu, kerana kita yakin bahawa ia akan dapat menyekat menularnya virus ini tadi, pergerakan daripada satu negeri ke satu negeri. So apa yang perlu dibuat oleh orang ramai apabila timbul keperluan untuk mereka, misalnya yang tinggal di Kuala Lumpur ni, untuk nak balik ke Perlis ke, atau nak balik ke Sabah ke misalnya ke, ataupun Sarawak ke misalnya, dia boleh memberitahu kepada kita, memaklumkan kepada ketua polis balai terdekat mengenai hasratnya itu, dan kita akan berikan mereka satu dokumen yang menjelaskan bahawa pembawa dokumen ini telah pun memaklumkan kepada pihak polis bahawa ia perlu membuat perjalanan ini atas sebab-sebab sedemikian. So kita sedang menyediakan borang-borangnya untuk diapakan di semua balai, di 156 ibu pejabat polis daerah, dan seterusnya ada beratus-ratus lagi balai-balai polis di daerah-daerah tersebut. So kecuali kalau mereka hendak membuat pergerakan balik ke Sarawak misalnya, mungkin ada sekatan di situ di mana mereka perlu dikuarantin 14 hari, itu terpulang kepada kerajaan negeri masing-masing. Tetapi bagi pihak polis untuk keluar, untuk membuat pergerakan dari satu tempat, satu negeri ke satu negeri, mereka perlu memberitahu supaya memudahkan perjalanan mereka. Dan kita akan bekalkan mereka dengan surat, satu dokumen untuk mengesahkan status pergerakan mereka tersebut. Lain pada itu tidak ada apa-apa yang perlu dibimbangi oleh orang ramai, tidak ada apa. Tetapi peranan PDRM ini semata-mata untuk mematuhi keperluan di bawah akta ni tadi. Kita membantu Kementerian Kesihatan. Pentingnya perintah tadi telah dikeluarkan oleh kerajaan, sebab didapati bahawa menerusi pengalaman daripada negara China, ia nampak begitu efektif sekali. Dan saya tidak mahu menyentuh tentang bahaya, tahap bahaya apa semua, itu memang hak kementerian, tanggungjawab Kementerian Kesihatan. Tetapi dengan keluarnya perintah larangan pergerakan, kawalan pergerakan ini,
sekaligus membuktikan bahawa keadaan sudah sampai ke tahap itu di mana perlu dikeluarkan kawalan ini tadi, sebab ia dapat mengurangkan risiko virus ini ataupun penyakit ini berjangkit dengan lebih meluas lagi. So bersama saya ada Timbalan Ketua Polis Negara dan Datuk Seri Akhil Sani yang telah pun ditugaskan sebagai point person bagi PDRM dalam aktiviti ataupun tanggungjawab bersama dengan Kementerian Kesihatan tadi. So ada apa-apa soalan daripada please.